Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua trader-trader follower kita. Selamat datang ke channel Samsul Aslam. Okey, di mana dalam channel ni kita sharekan ilmu-ilmu trading, alright, ilmu-ilmu kripto, motivational, okey, macam mana kita nak uh, go on daripada loss apa semua. So terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel saya kalau korang baru pertama kali tengok video ni, dan juga support channel kita. Okay, like, subscribe. Kalau ada soalan tentang apa-apa berkaitan dalam video ni ataupun bukan video ni ataupun idea, boleh tak buatkan saya video pasal benda ni. Masalah ni saya dah lama ada kan. So tak apa, komen je dekat bawah. InsyaAllah saya akan tengok, saya akan baca dan saya akan buat video kita tengok macam mana. So untuk video kali ni saya nak sharekan kepada korang 97%, okay, ini adalah kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh trader yang membuatkan dia cepat sangat give up dan dia cepat sangat tak trade. Maksudnya dia trade seminggu, 2 minggu, sebulan, lepas tu dia dah tak trade. Dia cakap trading ni scam lah, apalah, tak boleh buat duit lah, dia kena tipu lah, macam-macam lah benda-benda negatif datang daripada dia. Sebab kenapa? Apa punca dia? Apa salah yang dia buat? So ini adalah 97%. Okay, maksudnya high probability kesalahan-kesalahan yang akan dibuat. Lagi-lagi kalau kita adalah beginner, okay, orang cakap newbie kan, okay, so saya pun pernah menjadi newbie, saya pun pernah menjadi beginner. Jadi saya faham macam mana perasaan orang yang baru masuk dalam bidang trading ni. Dia terus nak buat profit, okay, dia cari segala shortcut yang ada. Kadang dia scroll handphone, keluar ads kan, orang post gambar Ferrari lah, Bugatti lah kan, dia dekat pantai lah, apalah, placing kereta dia apa semua, cakap about profit juta-juta. Kita pun follow, kita pun ingat kita follow dia, besok kita dah boleh beli Ferrari, kita beli Lamborghini apa semua. Okay, so ini adalah persepsi salah, mindset yang salah. Awal-awal lagi kita dah tengok macam benda ni dan kita berpandukan benda tu dan kita nak trade. So bila kita dalam trading pula, kita kena hentam, kita kena SL, kita kena MC kan, kita asyik kena SL je, tak boleh nak withdraw apa semua, kita balas dendam market, kita tak dapat nak kawal emosi. Okay, so benda-benda ni membuatkan kita cepat give up dalam market. Okay, so macam mana kita nak keluar daripada ni? Dan ini adalah kesalahan-kesalahan yang kita patut elakkan. Kalau kita buat hari ni benda ni, kalau saya cakap ni, okay, kalau korang perhatikan video ni, korang rasa kesalahan ni korang ada buat, sila tinggalkan, okay, dan ubah segera, okay, supaya korang dapat adapt reality trading. Sebab trading ni dia tak semestinya selalunya indah, okay, macam apa ni, bercinta pula kan. Okay, so trading ni tak selalunya indah, alright. Dia ada masa-masa yang kita akan flop, kita akan jatuh sakit, kita akan rasa macam betul ke apa aku buat ni. So 90%, 97% kesalahan ini punca trader gagal. Yang pertama adalah kerap tukar strategi. So apa maksud dia kerap tukar strategi? Hari ni dia trade SND, supply and demand. Besok dia trade SNR, price action. Lusa dia trade BBMA. Kemudian hari seterusnya dia trade Fibonacci. Maksudnya dekat sini dia lompat sistem untuk cari sistem yang perfect. Dalam trading ni, okay, dia takkan ada satu sistem perfect. Okay, percaya atau tak percaya, korang tengoklah, dia takkan ada satu sistem yang perfect. Cumanya dia akan ada sistem, okay, dia akan ada SOP trading yang boleh membuatkan kita survive dalam apa jua keadaan market. Itu sahaja ada. Dia tak ada strategi yang perfect. Win rate dia 100%, 90%. Tak ada benda tu. Kalau korang tengok dekat ads ke apa ke kan, contoh korang buka FB, Instagram, okay, 99% win ratio, 19% win ratio. So benda tu tak ada, geng. Okay, benda tu tak ada. Dan saya pun pernah terjebak juga dulu masa awal-awal saya trade. Wih, macam ni ada ke? Kita boleh buat benda tu dalam sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan. Lepas tu, kita dah tak boleh buat benda tu. Bila kita kena loss, kita dah tak boleh terima, kita ego dan kita give up benda ni, kita cari benda lain. So sebelum tu apa masa yang kita buat semua tu, okay, dah
tak pakailah. Maksudnya kita dah buang masa. So dekat sini kita tak boleh nak tukar strategi selalu. Okay? So bila korang newbie, korang baru belajar, okay? Korang kalau belajar dengan seseorang tu, okay, macam ada orang yang belajar dengan saya contoh. So, saya akan ajar apa yang saya tahu. Apa yang saya pakai dalam trading. Itu sahaja. Okay? Saya tak cakap saya punya setup ataupun saya punya apa yang ilmu saya sharing ni adalah 0% risk. Tak ada benda tu. Okay? Tapi dalam trading ni kita kena kawal emosi, kawal kita punya risiko. Itu saja yang kita boleh buat. Okay? So daripada kita lompat strategi demi strategi, okay, better korang cari satu strategi dan korang ikut je benda tu sampai bila-bila. So sebelum korang memilih strategi tu, korang boleh tukar try. Okay, nak try pakai SND lah, supply and demand. Jadi tak kena tak dengan kita punya cita rasa. Macam tak kena sangat lah, tak boleh lah. So cari benda lain. So selagi dah, kalau dah jumpa benda tu kena dengan kita, dengan tekak kita, so teruskan benda tu. Kadang ada orang dia trade menggunakan support dan resistance. Dah cukup bagus. Okay? Kalau kita trade menggunakan support dan resistance, dah cukup bagus. Okay? So jangan kerap tukar strategi. Yang kedua, cari strategi yang tidak ada loss. Ini pun boleh dikatakan adik-beradik kepada tukar strategi jugalah. Maksudnya dia akan cari strategi ataupun tok guru dia ataupun apa sekali pun kan yang tak ada loss. Dia cari benda tu, dia usaha dia cari benda tu. Sepatutnya dia menggunakan masa yang dia ada untuk dia belajar, untuk dia fahamkan yang market ni pasti akan ada loss, tapi macam mana kita boleh survive dalam market dengan loss yang kecil dan kemenangan yang besar. Maksudnya loss, okay, make it loss smaller, winner bigger. Okay, maksudnya jadikan loss tu kecil, profit tu besar. Okay, maksudnya bukanlah profit 90%, 99%. Okay, maksudnya ikut risk reward. Okay, 1 to 2, 2 to 1. Okay, lebih kurang macam tu. So jangan buang masa cari strategi yang korang rasa tak ada loss. Okay, itu korang just buang masa je. Percayalah, sebab nak tak nak dalam forex trading, lagi lama korang trade, lagi banyak korang akan loss. Tapi lagi berkemungkinan kalau korang belajar untuk kawal loss, korang terus boleh survive dalam market ni dan end of the day, korang boleh close dalam keadaan profit. Macam mana kita bermain dengan risiko. Game trading ni, okay, kita perlukan decision making yang betul, kita perlukan teknik untuk kawal emosi dan juga money management dan risiko. So jangan cari strategi yang tak ada loss, tak belajar. Okay, nombor 3, tak belajar. Alasan tak ada masa. Okay, so saya pernah ramai orang cakap dengan saya tak ada masa, saya kerja, saya tak ada masa. Jadi nasihat saya, kalau tak ada masa nak belajar, better jangan trade. Jangan cari shortcut. Dia tak ada masa. Okay, saya faham. Sebab kita mungkin dia kerja apa semua kan. Balik dia nak layan anak-anak, isteri, apa semua, family. Okay. So itu normal, itu natural. Okay, kehidupan kita. Tapi yang membuatkan dia dah cakap tak ada masa, lepas tu dia pergi cari shortcut, dia pergi cari signal, dia pergi cari copy trade, okay? Lepas tu dia pergi cari, okay, dia kenal, okay, tok guru ni cakap, kau bagi aku duit sekian-sekian dan aku akan kaya rayakan kau. So dia menggunakan yang dia tak ada masa tu untuk cari shortcut benda macam ni, okay? So copy trade ni tak salah, okay? Copy trade ni tak salah, tapi yang salah bila kita menaruh harapan yang tinggi. Okay, so copy trade ni pun mesti ada loss apa semua. Jadi cari yang berpada-pada. Lepas tu kita ikut signal kan. Signal 99% win ratio. Dulu aku duduk kampung, sekarang aku pakai Bugatti, Ferrari apa semua. Tu bla 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 kan. Okay, so itu semua okay, yang patut kita kena elakkan. Sebab apa? Sebab diorang menggunakan kita punya kelemahan untuk kenikmatan diorang sendiri. Okay, tapi kalau ada channel-channel yang bantu beri knowledge, everyday beri knowledge, okay, beri guide, beri bimbingan, okay, macam ni trading, itu yang kita kena follow. Okay, so ada dekat Malaysia ni ada beberapa channel-channel, ada beberapa website apa semua yang kita boleh belajar, okay, yang selalu sentiasa provide knowledge. So yang tu pun ada yang percuma juga, okay. Macam kita dalam IFX Trader, dalam Facebook kita buat live pagi dan malam, okay. Kita share tentang sentiment market, behavior market, apa yang kita boleh trade, macam mana keadaan market.
So kita semua percuma kita buat. Alright. So korang boleh je join. Tak ada masalah apa pun daripada kita just nak cari shortcut. So dalam trading dia takkan ada shortcut. Percayalah, okay? Dia takkan ada shortcut. Okay? Nak berjaya dalam trading kena struggle, kena lalui masa-masa susah, kena lalui segala yang kita buat tu mungkin silap dan kita kena perbaiki benda tu. Okay? So tak belajar, jangan jadikan alasan. Kita semua, saya pun dulu macam tu juga. Saya tak ada alasan. Saya ada alasan. Saya tak ada masa nak belajar. Tapi lepas tu saya buat apa? Saya pergi buat copy trade. Saya cari orang-orang, okay, aku bagi kau duit, kau besarkan kewangan aku boleh. Maksudnya kita menaruh harapan dekat orang. Sedangkan kita ni boleh je buat benda tu. Alright. So, kepada korang yang nak belajar, okay, saya galakkan boleh belajar, tak ada masalah. Tak ada masa tu just alasan je. Cuba kita buat benda tu. Kita rearrange kita punya schedule kan. Ambil pengorbanan sikit untuk kita nak belajar. Dan yang keempat, nak buat profit besar dalam satu entry. Ini masalah besar juga. Okay? Mindset yang kita kena jauhkan daripada trading. Andai katalah hari ni kita loss $20. Lepas tu kita terus nak cari setup yang cover kita punya loss dan beri profit. Terus hentam dalam market. Okay? Ataupun kita boleh tengok kita punya entry tu tengah floating merah. Kita buat apa? Kita segera layer. Layer asal boleh. Okay? Sampai kita cakap all in. MC lah aku. Tapi kenapa dalam situasi tu, kalau aku loss tak apa. Aku relax dulu, aku cari setup-setup yang ada. Sebab loss ni memang sebahagian daripada trading. Aku relax dulu, kita tengok ada tak setup-setup yang lain. Tak ada tak apa, kita rehat dulu. Mungkin malam, mungkin besok baru kembali dalam chat, tengok balik. Tapi kita buat apa? Kita merugikan duit kita. Kita beranikan diri kita sampai kita nak MC apa semua. Okay? Tapi duit tu kita boleh gunakan seeloknya dalam trading. Ataupun duit tu kita boleh menggunakan untuk kita nak belajar sesuatu. Maksudnya kita improve kita punya skill. Takkan ada, okay, kalau dia profit berbilion-bilion dalam satu hari, dia mesti bekerja keras untuk dia nak sampai ke tahap tu. Okay? Bukan macam kita boleh cakap, okay, dia trade tu, dia trade hanya menggunakan satu kali je. Hari ni trade, hari ni profit berjuta. Okay? So janganlah ada mindset nak buat profit besar dalam satu entry. Take it easy, take it slowly. Jangan gambling dekat sini. Okay? Tu yang kita asyik masukkan hukum-hukum semua. Okay? Trading ni simple je. Apa kita nak buat? Kita nak mencari rezeki. Okay? Apa yang kita nak buat dalam forex trading? Kita entry, kita analisis, kita jaga emosi, kita kawal risiko, kita entry, kita profit. Kalau kita loss, alhamdulillah, kita teruskan perjalanan kita. Okay? Yang membuatkan kita nak profit besar ni, kita gambling sebenarnya. Okay? Kita gambling. Dan yang terakhir, cepat sangat beremosi. Dia kalau loss dia di ego. Macam mana aku boleh loss? Tak boleh. Kenapa aku loss? Tak boleh. Dia tak terima. Dia tak terima loss. Di ego. Dia cepat emosi. Dia buat apa? On the spot. On the spot dia pergi cari gold ke, GJ ke, dia hentam abu. Lot paling besar yang dia boleh hentam. Dalam akaun dia $20 je. Lepas tu dia pergi hentam. Alright. Itu pun masalah besar juga. Kalau kita seorang yang cepat beremosi, benda pertama bukan kita belajar teknik-teknik apa semua, kita kena belajar untuk kawal emosi kita. Trading ni bukan hanya pasal tengok chart je. Dia pasal sikap kita, disiplin kita. Pasal kita punya cara macam mana kita menerima market ni. Alright. So nasihat saya, ni antara nasihat-nasihat yang saya boleh bagi kepada kesalahan-kesalahan yang membuatkan trader gagal. Ni antara kesalahan-kesalahan dia lah. Okay? Sebab saya pernah lalui semua ni dan saya cuba bantu korang semua supaya korang jangan buat silap ni. Kalau korang rasa nak trade dengan betul-betul, okay? Mesti kena ada usaha, mesti kena ada pengorbanan. Tanpa pengorbanan tak ada keindahan. Percayalah, okay? Dia tak ada shortcut. Macam saya ambil masa 3 ke 4 tahun untuk nak stablekan, orang cakap nak buat profit konsisten. Okay. So sekarang yang newbie-newbie ni semua, yang baru trade ni semua, dalam seminggu 2 minggu nak buat profit konsisten. Logik tak logik? Fikir balik. Okay. Sebab adakah ilmu kita dah cukup? Capital kita dah besar. Kita dah tahu macam mana game plan ni. Okay. Macam mana game plan ni? Macam mana kita nak survive dalam market ni walaupun kita kena SL ke apa. Okay, semua ni kita kena scope dia besar, kita kena tahu. Okay, so bila kita dah tick satu box,
slowly improve kita punya skill trading kita, kita punya emosi, kita punya sikap, kita punya disiplin, timing kita nak trade, lot size kita makin besar, risiko makin besar tapi profit juga makin besar. So daripada yang kecil lagi ni kita dah kena didik diri kita. Okay, loss kecil tak apa. Yang penting setup kita jadi tak jadi. Itu je. Kalau tak jadi, perbaiki. Alright. So ini antara kesalahan-kesalahan. 97% kesalahan yang trader buat yang membuatkan dia gagal. So kalau korang gagal, tak bermaksud korang kena give up ke apa. Kegagalan adalah permulaan untuk kejayaan. So saya mendoakan semoga semua boleh berjaya dalam bidang forex, saham, kripto. So kalau korang layan video ni sampai habis, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan share. Kalau ada soalan, kalau ada korang nak sharing pasal apa-apa, saya buat macam ni untuk mengubah saya punya trading saya. So boleh je komen di bawah. Alright. So video ni just untuk sebagai psikologi trading lah. Okay, supaya korang trade dalam keadaan yang selamat dan faham keadaan market. So untuk video ni itu saja daripada saya, Samsul. Terima kasih layan sampai habis. Semoga video ni bermanfaat kepada korang. Mungkin lepas korang tengok video ni, korang berubah menjadi yang lebih baik. Okay, so itu saja yang saya inginkan daripada korang. So kita InsyaAllah kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, salam sejahtera.